Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan kasihi. 各位主内亲爱的弟兄姐妹，大家平安。 Merupakan sukacita bagi kita jikalau Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk terus beribadah dan memuji nama Tuhan. 如果神给我们机会来歌颂赞美、荣耀他的名，是何等的喜乐。 Kiranya kita benar-benar memanfaatkan kesempatan ini dengan kita mendengar dan juga kita menyukakan akan hati Tuhan. 让我们能够好好的来珍惜我们的这个时刻，我们好好的来聆听神的话语。 Mari kita bersatu dalam doa. 我们同心祷告， Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. 主啊，我们要感谢你， Di tengah-tengah kegelisahan, kekhawatiran yang melanda dunia pada saat ini. 在这个世界上充满忧虑的这个时刻， Di tengah-tengah keterbatasan ruang gerak kami. 在我们被限制的一个范围里面， Engkau tetap memberikan kesempatan bagi kami untuk mengalami kehadiran Tuhan di tengah-tengah umat-Mu. 你还让我们能够在这个众民当中，能够享受到主你与我们同在。 Meskipun kami berada di tempat kami masing-masing, 虽然我们在我们各自的地方， tetapi kami percaya roh Tuhan tetap mempersatukan kami. 我们相信神的灵让我们能够合一。 Dan saatnya pada saat ini kami ingin mendengar suara-Mu. 我们这时候要聆听神的话语， Urapilah kedua hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. 求你高莫你两位传讲信息的仆人， Dan tolonglah kami yang mendengar agar kami sungguh-sungguh mengerti terhadap firman yang akan kami terima. 也求主帮助我们听神的话语的，我们能够听得清楚明白。 Silakan Tuhan berbicara di tengah-tengah kami. 求主对我们每个人说话。 Kami telah siap untuk mendengar. 我们已经预备好来聆听神的话语。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们如此祷告，奉靠主耶稣的名， Amin. 阿门。 Saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Yaitu Efesus 5 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. 弟兄姐妹，我们来看一处的经文，就是使徒保罗写给以弗所教会的书信，以弗所书第5章第15节到17节。 Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 17. 以弗所书第5章第15节到17节。 Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. 以弗所书第5章15到17节，你们要谨慎行事，不要像愚昧人，当像智慧人，要爱惜光阴，因为现今的世代邪恶，不要做糊涂人，要明白主的旨意如何。 Mungkin kita pernah mendengar, menyanyikan atau bahkan sudah hafal di dalam menyanyikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. 也许我们当中，我们曾经听过，或者我们也有唱过，或者我们也知道有一首歌是这生活是一个机会。 Saudara-saudara, lagu ini diciptakan dalam satu pergumulan yang luar biasa oleh pendeta Wilhelmus. 弟兄姐妹，这首诗歌呢是一位叫 Wilhelmus 牧师在非常挣扎的情况当中所写下的歌。 Berawal tatkala putra sulungnya yang berusia 17 tahun meninggal di dalam suatu kecelakaan. 就是当他的长子17岁的长子在一个意外中死亡的时候， Anaknya ini adalah seorang pemuda yang aktif melayani di gereja. 他的儿子是非常热心在教会服侍的一个年轻人。 Ia melayani di bidang musik 他是参与这个声乐的事工的， dan dia memiliki banyak talenta untuk melayani. 神也赐给他许多的恩赐服侍神。 Akan tetapi di tahun 2014 di dalam usia yang 17 tahun yang masih sangat muda,
Tuhan memanggilnya pulang. 可是，在2014年，在他17岁非常年轻的一个年岁的时候，他被蒙召回天家。 Di dalam kedukaan dan dalam keheningannya, Pendeta Wilhelmus duduk merenung di hadapan Tuhan. 在维赫尔牧师非常的悲哀难过的时刻，他就是在那边思想， Ia merenung tentang makna kehidupan ini. 他思考有关于我们这个生命的意义。 Bahwa ada tenggang waktu atau batas yang Tuhan berikan bagi kita di dalam menjalani kehidupan. 也就是说，在我们的生命当中，神是给我们一个有限的一个时间。 Tidak selamanya kita muda. 我们不是永远都年轻， Tidak selamanya kita kuat. 我们不是永远都强壮， Tidak selamanya kita jaya. 我们不是永远都有成果， Tidak selamanya kita hidup. 我们也不是永远活着。 Dan ia sangat menyadari ada saatnya manusia tidak dapat berbuat apa-apa lagi. 他也体会到，人会到一个时间是没办法做任何的事情。 Saudara-saudara, inilah realita kehidupan. 弟兄姐妹，这就是我们人生的一个非常现实的。 4 minggu yang lalu, tante saya atau adik mama saya berpulang ke rumah Bapak. 4个礼拜之前，我的阿姨回天家了。 Dia meninggal karena COVID-19. 她是被染上这个疫情而死亡。 Anaknya ada chatting kepada saya. 她的这个孩子跟我聊的时候说， Mengatakan, kok kenapa Tuhan tidak memberikan kesempatan bagi mama untuk hidup. 他说为什么神没有给妈妈机会再活下去？ Padahal mama sangat ingin hidup dan dia berjuang untuk hidup. 其实妈妈非常的盼望能够继续的活下去，她也为这个生命而奋斗。 Dan saya ingat pada pagi hari itu 4 minggu yang lalu pada hari Minggu jam 8 pagi kira-kira. 我记得就是4个礼拜前，就是大概早上8点的时候， Saya menelepon kepada Ii saya yang dikabarkan kondisinya terus menurun. 我就打电话联络我那位就是情况不是很好的那个时候的阿姨。 Kemudian Ii saya atau tante saya ini mengatakan, saya mau sembuh. 我那个阿姨说，我要希望我的病能够好。 Tolong doakan agar Tuhan memberikan kesembuhan dan saya mau sembuh. 她说，为我祷告，让神能够让我能够得医治，那我能够好起来。 Tetapi pada pukul 11 siang kemudian dia dipanggil oleh Tuhan. 可是，在11点的时候，她被神接去了。 Menyusul kokonya yang pada bulan Februari yang lalu juga dipanggil oleh Tuhan. 她也是离开这个世界，就是跟随几个月前离开世界的哥哥。 Dia meninggal dalam usia yang relatif masih muda. 他死亡的时候，离开世界的时候也没有就是年龄也是不会很大的年龄。 Saudara-saudara, peristiwa ini banyak dialami oleh saudara-saudara kita pada saat ini. 弟兄姐妹，我们知道这样的情形发生在我们的当中。 Mereka yang harus kehilangan anggota keluarganya oleh karena COVID-19 atau oleh karena penyakit-penyakit yang lain. 许多人因为这个疫情的感染或者其他的疾病离开了这个世界。 Dan inilah realita sebuah kehidupan. 这就是我们人生中的一个非常现实的。 Dan saya juga mendengar informasi ada beberapa orang-orang yang memiliki kekayaan, memiliki jabatan yang baik. 我也有听说一些很有地位的人，一些非常富裕的人。 Tetapi pada masa-masa pandemi ini mereka juga mengalami kesulitan untuk mendapatkan rumah sakit, kemudian mereka pada akhirnya tidak tertolong. 就是在这个疫情的这个时期，因为他们被感染上了，他们找不着医院，他们也离开世界。 Ini menandakan bahwa hidup itu betul-betul kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. 这也就是意味着，这个生命就是神赐给我们的一个机会。 Jikalau sudah waktunya, tidak seorang pun mampu untuk menahan kehidupan itu. 如果时间到了，
我们没有任何一个人能够挡住这个时间。 Saudara-saudara, menit-menit, hari-hari, minggu-minggu, bahkan tahun-tahun yang kita lalui itu merupakan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. 弟兄姐妹，我们所度过的每一分、每一日、每一年，是神所赐给我们的机会。 Pertanyaannya adalah bagaimana kita telah mengisi kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita menghidupinya. 问题是我们要如何来充实、来填满这个上帝所赐给我们的这个生命。 Semboyan di dunia sekuler mengatakan bahwa waktu itu adalah uang, waktu itu adalah emas. 世界上的人，属世的人说，这个时间是金钱，时间是金子。 Tetapi bagi kita sebagai orang-orang percaya, seharusnya kita meyakini bahwa waktu itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Waktu itu adalah kesempatan bagi kita untuk mengerjakan keselamatan. 我们信徒的人，我们相信主的人，我们会说，这个时间是上帝所赐给我们的机会，让我们能够有机会，能够成就或者做出这个救恩来。 Saudara-saudara, di dalam nasihatnya kepada jemaat di Efesus, 弟兄姐妹，在使徒保罗劝勉这个以弗所教会的时候， yang ia tulis pada saat dia berada di dalam penjara. 也就是保罗在监狱里面所写的书信， Dia menulis kepada jemaat-jemaat di Efesus yang ketika itu mereka banyak yang mendua hati. 使徒保罗写这封信给以弗所教会信徒的时候，那个时候，这个信徒们他们在这个三心两意的这个情况里面， Di satu waktu mereka menyembah kepada Tuhan Allah, 在一方面他们敬拜神， tetapi di waktu yang lain mereka masih percaya kepada ilah-ilah, kepada dewa-dewa, khususnya Dewi Artemis atau Dewi Kesuburan. 同时呢，在另外的这个部分，他们也敬拜那些神明，他们特别拜这个丰盛之神。 Di satu sisi mereka mengerti apa yang menjadi perintah-perintah dan kehendak Tuhan. 他们在一方面，他们明白了解神的这个命令， Akan tetapi di sisi lain mereka juga masih mempraktekkan pola-pola kehidupan yang mendukakan akan hati Tuhan. 可是，在另一方面呢，他们却行了这个上帝使神非常伤痛的一些的行为。 Kalau kita melihat pada pasal-pasal yang sebelumnya, 如果我们看在前面的一些的章节， mereka adalah orang-orang yang masih terombang-ambing dengan berbagai macam pengajaran yang ada pada saat itu. 他们是被当时的一些的异教所被摇动的一群的人， Mereka masih hidup di dalam hawa nafsu. 他们活在这个放松私欲的里面。 Mereka mempraktekkan percabulan, kecemaran, keserakahan, perkataan-perkataan kotor dan lain sebagainya. 他们在那边行这个淫乱，他们就是说出一些污秽的言语，其他的事情来等 Oleh 等。 karenanya maka Paulus menasehatkan kepada mereka. 因此呢，我们看到使徒保罗劝勉他们。 Kalau kita lihat di pasal 4 ayat 17 di situ Rasul Paulus mengatakan demikian. 我们看在以弗所书第4章第17节，神的话语说。 Sebab itu kutegaskan kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. 所以我说，且要在主里确实的说，你们行事不要再像外邦人存希望的心行事。 Kemudian di pasal 5 ayat 1 dan yang kedua Rasul Paulus mengatakan, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah dan hiduplah di dalam kasih. 以弗所书第5章第1节、第2节这里说，所以你们该效法神，也要凭爱而行。 Dan di dalam Efesus 5 ayat 8 Rasul Paulus mengatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. 以弗所书第5章第8节说：“从前你们是愚昧的，但如今在主里面是光明的。行事为人，就当像光明的子女。” Saudara-saudara, Rasul Paulus menyampaikan kehendak Tuhan agar jemaat
yang sudah percaya kepada Yesus, mereka tidak mendua hati, mereka tidak hidup setengah-setengah di hadapan Tuhan. 弟兄姐妹，我们看到使徒保罗要劝勉这个以弗所的信徒，他们已经相信主了，他们不要再有这个三心二意的这个意念。 Tetapi mereka harus mencerminkan rasa percaya kepada Tuhan itu dalam kehidupan mereka sehari-hari. 他们应该透过他们日常的生活来彰显主活在他们的里面。 Mereka harus memanfaatkan kesempatan yang Tuhan berikan itu untuk mereka hidup sebagai anak-anak terang. 他们要善用神所赐给他们的机会，让他们活出成为一个光明的这个子女。 Nah, di dalam ayat 15 dan sampai dengan ayat 17 yang tadi kita baca ini. 我们刚才所读的这个15节到17节 merupakan tips atau nasihat tentang bagaimana orang-orang percaya dapat hidup sebagai anak-anak terang. 我们看到在这里，使徒保罗提示或者劝勉他们如何要活成一个像一个在光明的这个枝子。 Tentang bagaimana orang-orang yang sudah percaya yang dikatakan sebagai orang Kristen itu memanfaatkan atau mengisi kesempatan yang Tuhan berikan itu. 也就是说，他们成为跟随神的儿女，他们要行出来，就是上帝所赐给他们的这个机会。 Hal yang pertama adalah mengevaluasi diri. 第一点就是他们要必须的自我的这个评估。 Pada ayat 15 di situ Rasul Paulus menuliskan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. 第一节说，你们要谨慎行事，不要像愚昧人，当像智慧人。 Saudara-saudara, dalam bahasa aslinya kata seksama ini berarti akurat, konsisten atau sempurna. 弟兄姐妹，这个谨慎或者仔细，原文就是的意思就是非常正确的、非常准确的。 Paulus ingin mengatakan, perhatikanlah dengan konsisten, perhatikanlah dengan akurat, perhatikan dengan sungguh-sungguh dan lakukan itu setiap saat. Apakah kamu hidup bebal atau kamu hidup sebagai orang arif? 所以使徒保罗说，你要很真实的，你要很有诚恳的。 来去看你的生活是活出像愚昧人呢，或者像智慧的人一样。 Di dalam kamus bahasa Indonesia, kata bebal ini bisa berarti sukar mengerti, tidak cepat menanggapi sesuatu atau bodoh. 这个愚昧如果在印尼文的这个字典的意思就是他很难明白、很难理解，就是愚拙的。 Di dalam konteks ayat ini, Rasul Paulus ingin mengatakan bahwa hendaknya mereka yang sudah mendengar firman Tuhan itu, mereka yang sudah mengerti kebenaran itu, mereka bukan hanya sekedar tahu, tetapi mereka harus lakukan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. 这里是他保罗说，他们那些已经听了神的话语，已经明白神的话语，他们不是单单知道而已，可是他们 必须行在他们的生活中。 Dan di bagian lain Rasul Paulus mengatakan kamu harus mengerjakannya, kamu harus mengusahakannya, kamu harus menjadikannya nyata. 另外，接下来主是说，你们要尽量的、尽力的，去按照神的旨意而行。 Seharusnya mereka bukan hidup sebagai orang yang bebal. 他们不应当活像愚昧人。 Yang mendengar firman Tuhan, 他们听了神的话语， yang tahu dan mengerti firman Tuhan, 他们了解、他们明白神的话语， tetapi mereka tidak mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. 可是他们并没有行在他们的日常生活中。 Rasul Paulus mengatakan kepada mereka, hendaklah kamu menjadi orang yang arif. 使徒保罗说：“你们要成为有智慧的人。” Orang yang mampu menimbang dengan moralnya, dengan akal budinya, dengan akhlaknya tentang bagaimana apa yang benar dan yang tidak benar. 你要用你的理智，你要用你的道德来衡量你所知道的哪一方面是对，哪一方面是错的。 Dan dengan sungguh-sungguh dapat melakukan hal yang benar itu. 你也能够真实的，能够行出这个好的部分来。 Saudara-saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari,
弟兄姐妹，在我们的日常生活中， kita perlu menyediakan waktu khusus untuk kita mengevaluasi diri. 我们必须来预备一个时刻，让我们能够自我的省察。 Seringkali kita melakukan ini pada saat kita berulang tahun atau pada saat malam pergantian tahun. 我们通常在我们过生日的时候，或者我们在这个跨年的时候，我们就常常自我的这个检讨。 Tetapi ada baiknya dalam setiap hari hidup kita, di saat teduh kita, di waktu kita bersama Tuhan, kita mengoreksi kembali, kita mengevaluasi kembali tentang kehidupan kita. 可是其实我们应该在每一个时刻、每一个时段，都让我们能够自我的省察、自我的检讨。 Apakah kita telah hidup sebagai orang yang bijaksana, ataukah kita masih hidup sebagai orang-orang yang bodoh di hadapan Tuhan? 我们在神面前到底是一个有智慧的人，还是我们活出像愚昧人那样？ Saudara-saudara, Nabi Musa pernah berdoa demikian di hadapan Tuhan. 弟兄姐妹，我们知道这个摩西曾经在神的面前这样祷告， Doa ini tertulis di dalam Mazmur pasal 90. 他的祷告有记载在诗篇第90篇。 Musa berdoa, Tuhan ajar kami menghitung hari-hari agar kami memperoleh hati yang bijaksana. 摩西祷告说：“神啊，求你指教我们怎样来数算我们的日子，好让我们得着智慧的心。” Musa merupakan seorang nabi Tuhan yang pandai. 我们知道，摩西是一个非常聪明的一位先知， Dia telah belajar dan telah mendapatkan pengetahuan yang banyak. 他得到了许多的教导，许多的一些的知识， Dan dia juga adalah orang yang berpengalaman. 他也是非常有经验的一个人。 Tetapi dia masih datang ke hadapan Tuhan dan mengatakan, Tuhan ajar aku untuk memiliki hati yang bijaksana. 可是他还是来到神的跟前，求神来指教他，让他能得到智慧的心。 Musa sadar bahwa kehidupan ini terbatas. 因为这个摩西他意识到，因为这个生命实在是有限的， Dan Musa tidak ingin hari-hari hidupnya berlalu dengan hal-hal yang tidak bermakna. 因为摩西也不希望说他的生活就是没有意义的这样的过去。 Musa ingin hari-hari hidupnya bernilai kekekalan. 摩西希望让他的生命是有永恒价值的生命。 Saudara-saudara, mari tiap hari dalam kehidupan kita, kita mengevaluasi diri kita masing-masing. 弟兄姐妹，让我们在每天的生活中，我们能够检讨我们自己。 Mari kita amati dengan seksama, dengan konsisten. Apakah kita telah hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam apa yang Tuhan mau. 让我们能够仔细的来谨慎的来检查我们的生命，是不是我们已经活在这个神的真理里面。 Saudara-saudara, hal yang kedua untuk kita dapat mengisi waktu hidup yang merupakan kesempatan Tuhan itu adalah dengan menyelamatkan waktu. 第二呢，在我们活在这个上帝所赐给我们的智慧这个时间的机会当中呢，我们要挽回我们的这个时间。 Saudara-saudara, saya lebih suka menggunakan kata menyelamatkan waktu ini karena mengacu kepada bahasa asli daripada ayat ini. 这个挽回这个时间，就是依据这个原文的意思而使用。 Di dalam bahasa Yunani, kata digunakan kata exagorasomenoi, 在原文是exagoranoi， yang berarti menebus atau menyelamatkan. 也就是说挽回或者救赎的意思。 Di dalam Alkitab versi King James Version yang berbahasa Inggris, di situ digunakan kata redeeming the time. 在英文的这个圣经，它是使用了 redeeming the time， 就是挽回这个时光， Menebus waktu atau menyelamatkan waktu. 就是挽回或者救赎这个时光。 Saudara-saudara, apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus untuk menyelamatkan atau menebus waktu ini? 为什么使徒保罗他必须提到我们要挽回这个时光、这个时间呢？ Rasul Paulus ingin mengatakan, dulu kamu membuang waktu kamu sia-sia.
使徒保罗要说，之前呢，你这样的白白的来花掉了，浪费你的时间。 Dulu kamu memakai waktumu untuk melakukan hal-hal apa yang kau ingini, memuaskan hawa nafsumu. 之前呢，你按照你的意思或者按照你的心愿来放纵私欲。 Tetapi sekarang ketika engkau sudah percaya, sudah menjadi pengikut Kristus, 可是现在你已经相信主，你已经跟随主之后， harusnya engkau menebus waktu-waktu hidupmu dengan hal-hal yang betul-betul Tuhan mau. 你要把你的这个时间，善用在神所愿意的神的旨意里面。 Atau selamatkanlah waktu hidupmu daripada hal-hal yang jahat, hal-hal yang mendukakan akan hati Tuhan. 或者你要挽回你这个时间，你要脱离开那些在上帝的眼中看为恶的事。 Saudara-saudara, di dalam Alkitab waktu itu bisa menggunakan kata kairos dan kata kronos. 弟兄姐妹，在圣经当中，使用这个时间这个字的时候，可以用 chronos 或者 kairos。 Karena kata kronos di dalam bahasa Indonesia ditulis dengan kata kronologi. 这个chronos 在印尼文是 chronology， yaitu waktu di dalam urutan di mana hal-hal yang biasa terjadi. 也就是依这个时序所产生的一段的这个时光。 Misalnya jam 1, jam 2, jam 3 dan seterusnya. 比如说1点、2点、3点等等， Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu dan seterusnya. 就是星期一、星期二继续等等。 Kemudian tahun 2020, tahun 2021 dan seterusnya. 2020年、2021年这样子。 Kronos ini waktu secara kualitatif, saudara-saudara. 这个时间呢是一个定量的时间。 Dan di dalam waktu secara kuantitatif ini, hal-hal biasa yang kita lakukan sehari-hari. 就是这个定量的时间，就是我们日常的、寻常所做出来的每一件事情。 Misalnya pagi kita sarapan, makan siang dan makan malam dan terus berulang. 比如说呢，我们早上用早餐，中午用午餐、晚餐等等，就是连续就重复的事情。 Selain kronos, di dalam bahasa Alkitab juga waktu digunakan kata kairos. 除了 chronos 呢，我们看到在圣经提到这个时间的时候，也用了这个 kairos 这个字。 Yang dapat diterjemahkan waktu yang tepat. 这个 kairos 就是一个很准确的时间，就是一个时机。 Waktu di mana sesuatu yang khusus terjadi. 这个非常特定的、特殊的一个时机。 Dan bisa juga kita terjemahkan sebagai kesempatan atau sebagai peluang. 我们也可以把它翻成是一个机会、一个时机。 Saudara-saudara, makan siang merupakan kronos. 弟兄姐妹，如果我们用中餐、午餐的话，是chronos。 Setiap hari kita makan siang, bukan? 我们每天都要用餐。 Tetapi jikalau satu saat kita makan siang dengan Bapak Presiden misalnya, 可是，比如说，如果有一天我们跟这个总统用餐的话， maka momen makan siang bersama Presiden itu merupakan kairos. 所以我们跟这个总统用餐的那个时刻，就是一个时机，就是 kairos。 Sesuatu yang tidak umum, sesuatu yang spesial, sesuatu yang khusus terjadi di dalam kronos itu. 也就是说，在这个时间里面所发生的一个非常不寻常的一件事。 Demikian pula waktu dengan hidup manusia. 我们人生的这个时间也是如此。 Dari lahir sampai meninggal dia menjalani kronos dalam kehidupannya. 我们在我们出生到我们死，我们度过每一天的这个时间，这个 chronos。 Tetapi ketika dia menerima anugerah Tuhan, ketika dia percaya kepada Tuhan, maka dia sudah mendapatkan kairos, kesempatan, yaitu menikmati anugerah Tuhan dalam kehidupannya. 可是当他就是接受主的时候呢，就是他相信主的时候呢，他就享受到这个神所赐给他的这个 kairos， 也就是这个时机。 Dan ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia diselamatkan dan dia hidup sebagai orang-orang
yang telah diselamatkan itulah kairos dalam kehidupannya. 所以当他相信主之后呢，他得救之后呢，所以在他里面那个时机就是kairos 的意思。 Saudara-saudara, sesungguhnya kita hidup pada masa kairos itu. 弟兄姐妹，我们是活在这个时机这个 kairos 里面。 Tuhan sudah memberikan kita kesempatan untuk kita mengenal dan percaya kepada Yesus. 神已经赐给我们机会，让我们能够认识神。 Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah kita isi kairos ini, kesempatan ini dengan hal yang sungguh-sungguh bermakna kekekalan di dalam hidup kita. 所以呢，让我们能够以这个充满有意义的这个事情来填满我们的这个神所赐给我们的这个时机，这个机会。 Saudara-saudara, marilah kita menyelamatkan waktu kita dari hari-hari yang jahat ini. 所以弟兄姐妹，我们来挽回我们的这个时间，脱离那些恶事。 Saudara-saudara, apa arti hari-hari yang jahat? 弟兄姐妹，这个非常邪恶的这个时代是什么意思？ Yaitu hari-hari ketika tipu muslihat dari iblis sangat kuat dan sangat mudah mempengaruhi orang-orang di dunia ini. 也就是当这个魔鬼的这个诡计影响了这个世界上的人的那个时候。 Dan ada juga yang menafsirkan bahwa hari-hari jahat adalah hari-hari di mana anak-anak Tuhan itu mengalami kesulitan, kesengsaraan yang sangat kuat. 也有人说，这个邪恶的世代，就是当这个信徒们他们遭受到非常的这个困难的一个光景的时候， Saudara-saudara, kita harus menyelamatkan waktu kita. 弟兄姐妹，我们必须要挽回或者把握我们的这个时机。 Mungkin istilah ini merupakan istilah yang tidak biasa kita dengar. 也许这个名称我们比较少听到。 Menyelamatkan waktu yang saya maksudkan di sini adalah bagaimana kita menghindari waktu kita dari hal-hal yang jahat yang bisa kita perbuat yang mendukakan akan hati Tuhan. 挽回时间的意思，就是我们能够脱离了我们能够有可能去犯出的一些的恶行。 Atau marilah kita menebus waktu kita. 或者呢，我们去救赎我们的这个时间。 Di mana dulu ketika kita belum percaya kepada Tuhan, kita hidup sesuka hati kita. 就是当之前我们还没有信主的时候呢，我们的行为都是任我们的意思去做，我们就是在那边放纵私意。 Tetapi setelah kita percaya kepada Tuhan, mari kita gunakan dengan sungguh-sungguh waktu hidup kita. Kita tebus waktu-waktu yang sia-sia dengan waktu yang benar-benar bermakna kekekalan itu. 可是当我们相信主的之后呢，我们能够挽回我们的时间，我们能够善用上帝所赐给我们的，让我们在这个时机当中能够行出有意义的事情来。 Saudara-saudara, Pendeta Yohanes Bambang mengaitkan menyelamatkan waktu ini dengan pergunakan waktu ini dengan penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. 弟兄姐妹，Yohanes Bambang 牧师他把这个善用时间呢，与这个主耶稣的这个救恩的这个事来把它连结在一起。 Beliau mengatakan bahwa setiap orang percaya dipanggil untuk mengisi setiap waktu dengan pemberian diri yang didasari kasih sebagaimana Kristus telah memberikan nyawanya. 他说：“我们每一个信徒呢，能够使用上帝所赐给我们的，我们就是凭爱心来把自己献上，就是按照神已经为我们舍命，为我们死。” Hidup adalah kesempatan untuk memberi, memberdayakan, meneguhkan, dan menghadirkan pengharapan akan penebusan dan keselamatan di dalam Kristus. 我们这个时机，我们这个机会，就是我们能够活出来，我们能够善用我们的时间，就是我们充满盼望，因为主耶稣赐给我们的这个救恩。 Saudara, kita hidup di masa teknologi yang berkembang dengan sangat cepat. 弟兄姐妹，我们活在一个科技非常迅速发展的一个世界。 Di satu sisi hal ini sangat positif bagi kehidupan kita. 在一方面，这个事情对我们的生活来说是非常的正面的。
Seakan hidup kita ini semakin dipermudah, 因为我们的生活变得更容易了。 kita nyaman dengan alat-alat yang diciptakan yang siap untuk memanjakan kita. 因为我们能够享用到一些科技，让我们能够好像受这个被宠爱的这个感觉。 Akan tetapi seperti mata uang yang bersisi dua. 可是我们就好像看到就是一个铜钱，它有两面的。 Di satu sisi teknologi juga dapat berdampak negatif. 在另外的一方面呢，我们看到这个科技也带来一个负面的影响。 Informasi atau tontonan apapun dapat kita dapatkan di internet. 我们可以从这个网络上可以看到，可以就是搜索到许许多多我们想看的一些的东西。 Teknologi membawa kita kepada kebergantungan kita kepada HP atau media yang lainnya. 这个科技呢，让我们非常的依赖我们非常的依赖我们的手机或者其他的这个现在的一些的媒体。 Dan itu mengalahkan kebergantungan kita kepada Tuhan. 这些好像就是胜过了我们对神的依赖。 Saudara-saudara, kita bisa lebih asik dengan gadget, dengan HP kita, atau dengan alat-alat yang lain daripada kita bersekutu dengan Tuhan. 我们常常非常投入在我们的这个手机的这个一些的玩意儿里面，我们并没有投入在神跟依靠神的方面。 Ini mungkin pula yang dimaksudkan dengan hari-hari ini adalah jahat. 这也就是说，世代邪恶的意思。 Di mana di hari-hari ini banyak orang yang tidak lagi bergantung kepada Tuhan, melainkan bergantung kepada alat-alat, kepada teknologi. 因为现今的时代，许许多人不是依靠神，而是依赖他们手中的那些手机或者一些的媒体科技等等。 Saya tidak mengatakan bahwa teknologi itu jahat. 我并不是说这个科技是坏的， Tetapi kalau kita salah, kita memanfaatkan teknologi untuk kita menjauh daripada Tuhan, itu adalah hal yang jahat di mata Tuhan. 可是当我们使用这个科技的时候呢，我们离开了神，所以就是变成这个科技是邪恶的。 Saudara-saudara, di hari-hari ini juga kita mengalami keterbatasan, mengalami kesulitan, mengalami kekhawatiran, ketakutan oleh karena pandemi COVID-19. 弟兄姐妹，我们知道，我们这个时刻，因为这个疫情呢，我们也会感觉到非常的恐惧，非常的忧虑。 Banyak orang yang semakin dekat kepada Tuhan, tetapi banyak pula orang yang semakin menjauh daripada Tuhan, kecewa kepada Tuhan. 有许多人他们亲近神，可是也有许多人因为他们失望而离开了神。 Kita perlu menyelamatkan waktu hidup kita untuk kita semakin dekat dengan Tuhan. 我们必须挽回或者把握住我们这个时机，让我们能够跟神更亲密。 Menyelamatkan waktu hidup kita dari hal-hal yang mendukakan akan hati Tuhan. 我们挽回我们的这个时机，让我们没有做出使神伤痛的这些行为。 Hal yang terakhir bagaimana kita mengisi hidup yang adalah kesempatan ini adalah kita mengerti kehendak Tuhan. 最后一方面，我们要如何来使用神赐给我们这个机会的？我们要明白神的这个旨意。 Pada ayat 17 Rasul Paulus mengatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. 第17节这里说，不要做糊涂人，要明白主的旨意如何。 Saudara-saudara, Rasul Paulus mengatakan, usahakanlah, perjuangkanlah itu. 使徒保罗在印尼文这边有说，你们要尽力的去做。 Artinya harus ada satu kemauan yang sungguh, kemauan yang kuat untuk kita mengerti, kita melakukan apa yang Tuhan mau kita kerjakan. 所以我们必须很诚恳的、很用心的去做神要我们做的。 Mengerti di sini tentu bukan hanya sekedar kita tahu. 我们这里所读的这个明白，不是单单就这样的知道而已。 Tapi mengerti di sini adalah kita memahami dengan sungguh-sungguh dan kita melakukan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. 明白就是我们真实的了解，
我们能够行在我们的生活中。 Saudara-saudara, bagaimanakah kita mengerti kehendak Tuhan? 弟兄姐妹，我们要如何知道神的旨意呢？ Satu-satunya jalan adalah kita harus rajin-rajin membaca Alkitab kita, saudara-saudara. 唯一的一个这个方式就是我们要很殷勤的读圣经。 Satu-satunya jalan adalah kita harus sering mendengar tentang firman Tuhan. 唯一的一个方式就是我们要很殷勤的听神的话语。 Satu-satunya jalan adalah kita meneliti, kita betul-betul belajar, kita mengerti apa yang dikatakan firman Tuhan itu untuk hidup kita secara pribadi. 唯一的途径就是我们要好好的学习神的话语，我们知道神在我们生命当中的旨意为何。 Apakah saudara sekarang ini masih tetap membaca firman Tuhan? 我们到了这个时候，我们是不是仍然的还有读神的话语呢？ Apakah saudara saat ini masih rindu untuk terus belajar akan kebenaran firman Tuhan? 我们是不是还是充满渴慕的心，继续的来学习神的真理呢？ Saudara-saudara, Tuhan mengendaki kita agar kita mengerti dan melakukan firman Tuhan. 弟兄姐妹，我们知道神是他愿意我们能够明白、了解神的真理，我们行出神的真 Saudara-saudara, 理。 Rasul Paulus mengatakan janganlah kamu bodoh. 神的话语告诉我们，你们不要做糊涂人。 Di ayat yang ke-19, di ayat yang ke-15, Rasul Paulus mengatakan, hendaklah kamu menjadi seperti orang arif. 在第15节说，你们要像智慧人。 Orang arif atau dengan kata lain orang yang bijak. 智慧人也或者是聪明人。 Saudara-saudara, di dalam Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27. 弟兄姐妹，在马太福音第7章第24到27节， Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang orang yang bijak dan orang yang bodoh. 我们看到在那边主耶稣举了一个比喻，就是有一个聪明人跟一个无知的人。 Dan di dalam perumpamaan ini kita bisa mengerti apa yang dimaksudkan orang yang bijak dan orang yang bodoh itu. 从这个比喻当中，我们可以知道什么是聪明人，怎么样的人是无知的人。 Pada ayat yang ke-24, Matius pasal 7 di situ dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. 第24节，所以凡听见我话去行的，好比一个聪明人把房子盖在磐石上。 Dan di ayat yang lain Tuhan Yesus mengatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. 他说：“凡听见我这话不去行的，好比一个无知的人把房子盖在沙土上。” Saudara-saudara, orang bijak dan orang bodoh ini adalah orang-orang yang sama-sama mendengar perkataan Tuhan. 弟兄姐妹，这两个人，聪明人与无知的人，他们两者都是听了神的话语。 Tetapi orang yang bijaksana adalah orang yang melakukan firman Tuhan. 可是这个聪明的人呢，他是听了神的话语之后去遵行的人。 Dan orang yang bodoh adalah orang yang mendengar, orang yang tahu, tetapi dia tidak melakukannya. 而这个无知的人呢，他听了神的话语，他知道了，可是他并没有去遵行的。 Saudara-saudara, mari kita mengoreksi diri kita. 弟兄姐妹，让我们能够自我检讨。 Apakah kita termasuk orang-orang yang bijak di dalam perumpamaan Tuhan Yesus itu? 我们在这个主耶稣的比喻当中，我们是不是一个聪明或者有智慧的人呢？ Apakah kita benar-benar mengerti firman Tuhan dan kita lakukan dalam kehidupan kita? 我们是不是真正的明白神的话语，然后也行在我们的日常生活中？ Saudara-saudara, saya tutup dengan satu ilustrasi yang sangat terkesan di hati saya ketika saya mendengar khotbahnya Pendeta Benny Solihin. 弟兄姐妹，我要以这个Benny Solihin 牧师的一个诉说的故事来做结束。 Saudara-saudara, ada seorang pendeta mengunjungi seorang pemuda yang terkena kanker ganas. 弟兄姐妹，有一位牧师去探访一个患上一个癌症恶性的一个年轻人。 Sang pendeta itu membawa sekuntum bunga lalu diletakkan di samping tempat tidur.
这位牧师他就带了一朵花，他也把那朵花放在这个病床的旁边。 Maksudnya di samping ranjang rumah sakit. 也就是说，医院的这个病床的旁边。 Saudara-saudara, pemuda ini tadinya memiliki tubuh yang gagah, perkasa, yang ganteng, yang maco. 弟兄姐妹，本来呢，这位年轻人他是非常的英俊、非常强壮的一个年轻人。 Tetapi kanker yang stadium 4 itu membuatnya dia menjadi kurus kering, menjadi tidak berdaya. 可是因为他患上了这个第4期的这个癌症，让他的这个身体变成了非常的消瘦。 Saudara-saudara, sang pemuda ini sangat senang sekali dikunjungi oleh sang pendeta. 这位年轻人他接受到这个牧师的这个探访，非常的高兴。 Dia mengatakan, Pak Pendeta, tolong doakan saya. 他说：“牧师，请你为我祷告。 Tolong doakan agar saya segera sembuh dan saya ingin sekali melayani Tuhan. 他说：“求你帮我祷告，让我能够赶快从这个病痛好起来，我要服侍神。” Singkat cerita, sang pendeta senang mendengar pemuda mengatakan demikian, kemudian dia mendoakan. 长话短说，然后这位牧师就为这位年轻人祷告。 Lalu setelah berbincang-bincang beberapa saat, sang pendeta pamit untuk pulang. 他们聊了一会儿呢，这个牧师就要离开那个医院。 Tetapi ketika dia melangkahkan kakinya hendak meninggalkan kamar rumah sakit itu, 可是当就是已经走了几步要离开那个房间的时候， dia mendengarkan suara sang pemuda itu memanggilnya. 他就听了这个年轻人在叫他。 Pak Pendeta, sebentar, saya ingin bertanya sesuatu. 他说：“牧师，请稍等，我要问你一些的问题。 Sebenarnya saya ingin bertanya ini, tapi saya nggak enak hati. Tapi saya bingung, saya nggak mengerti. ”他说：“我要问你，可是我又不好意思问。 Mengapa Pak Pendeta membawa sekuntum bunga yang layu dan ditaruh di samping ranjang saya ini? 为什么牧师带了一朵这个枯萎的这个花放在我旁边呢？” Saudara-saudara, kemudian sang pendeta berkata kepada pemuda itu, 然后牧师就对年轻人说：“ Bolehkah saya berbicara jujur, berbicara terus terang kepadamu? 他说，让我老实的告诉你。” Saudara-saudara, sang pemuda itu mengatakan, tentu Pak Pendeta, silakan Pak Pendeta mau bertanya apa. 那位年轻人说：“没关系，牧师继续的说吧。 Ingatkah kamu ketika 2 tahun yang lalu, Ibu Pendeta datang kepadamu dan mengajak engkau menjadi pembimbing kelompok kecil di komisi remaja? 他说：“你记得吗？2年前，当师母来找你，希望你能够担任这个少年小组的这个组长的时候， Dan engkau mengatakan bahwa engkau masih kuliah, sedang sibuk di dalam studi. 你那个时候会回答说，你那个时候还在读大学。 Ingatkah kamu ketika saya datang kepadamu 1 tahun yang lalu dan menawari engkau menjadi ketua pemuda? 你还记得吗？当1年前我找你，我希望你能够担任这个青年团契的主席的时候， Saya tahu engkau adalah orang yang mampu, orang yang berkarisma, orang yang cocok untuk menjadi ketua pemuda. 因为我知道你是非常有才华的，非常有能力的一个年轻人。 Apakah yang kau jawab pada saat itu? 那个时候你怎么样回答呢？ Engkau mengatakan saya sedang sibuk membuat skripsi. 你说我正在忙着做我的论文。 Dan 3 bulan yang lalu, ingatkah engkau ketika saya datang kembali kepadamu dan menawarkan engkau menjadi dirijen, pemimpin pujian ketika dirijen kita pindah keluar kota? 你还记得3个月前我也来找你，希望你能够担任我们这个教会的这个诗班的指挥。我们之前的那个指挥他到别的地方去。 Saya tahu engkau adalah orang yang bisa memimpin dan engkau adalah orang yang bisa menyanyi. 因为我知道你是能够带领的一个人，你也是善于这个诗歌的。 Dan engkau cocok sekali
untuk melayani sebagai seorang dirijen. 你很适合来接受服侍这个成为指挥的。 Dan apakah jawabmu pada saat itu? 你那个时候怎么样回答呢？ Si pemuda itu ingat-ingat dan mengatakan, oh iya Pak Pendeta, saya ingat, saya mengatakan saya sudah bekerja. 他说：“哦，是的，牧师，我记得我那个时候回答你是说，哦，我现在已经工作了。” Nah, terus dan pendeta ini kemudian mengatakan kepada pemuda itu, 然后牧师就对这位年轻人说 sekarang engkau berkali-kali mengatakan kepada saya dan mendoakan untuk saya mendoakan kepada kamu agar kamu segera sembuh dan bisa melayani Tuhan. 现在呢，你历次的告诉我，希望我能够为你祷告，让你能够得痊愈，你能够服侍神。 Beberapa kali saya besuk kepadamu dan engkau mengatakan hal yang sama. Di dalam ketidakberdayaanmu engkau mengatakan, semoga Tuhan cepat menyembuhkan saya dan saya mau melayani Tuhan. 我探访你的时候，你好几句就说，为我祷告，让我能够好起来，让我能够服侍神。 Engkau bagaikan sekuntum bunga layu di hadapan Tuhan. 他说：“你在神的面前，就好像一朵枯萎 Seperti 的花。 sekuntum bunga layu yang saya bawa ini, engkau minta di hadapan Tuhan supaya engkau disegarkan kembali dan siap untuk melayani. 就好像一朵这个枯萎的花，你要神让你能够苏醒起来，让你能够服侍神。” Saudara-saudara, marilah kita menjadi bunga-bunga yang segar di hadapan Tuhan. 弟兄姐妹，让我们能够成为一朵非常芬芳美丽的花，在神面前。 Ketika kita masih kuat, ketika kita masih sehat, ketika kita masih ada kesempatan untuk melayani Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan, mari kita kerjakan. 当我们还是很健康的，当我们还是有能力的时候，让我们能够善用我们的时间，我们服侍神。 Jangan ketika kita sudah tidak berdaya, kemudian baru kita mengatakan, Tuhan, saya mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, saya mau untuk melayani-Mu. Saudara-saudara, saat inilah ketika engkau masih kuat, ketika engkau masih segar, mari kita lakukan apa yang Tuhan inginkan untuk engkau kerjakan. 你不要等到就是在那个时候你无能为力的、没有力气的时候，你要服侍神。可是你应该善用现在神赐给你的这个时机，你好好的服侍神。 Sebab hidup ini adalah kesempatan. 因为我们这个生命，我们这个生活是一个机会。 Amin. 阿门。 Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar ini ya Tuhan. 主啊，我们感谢你，我们已经听了你的话语。 Roh Kudus tolonglah kami untuk kami dapat memahami, mengerti dan melakukannya. 求圣灵帮助我们，让我们能够明白，我们能够行在我们的生活中。 Biarlah hari-hari hidup kami yang membuat kami bisa menjauh daripada Tuhan, kami gunakan untuk kami semakin dekat kepada Engkau ya Tuhan. 求主你帮助我们，让我们的脚步不是离你很远，可是让我们的脚步能够越亲近你，让我们能够服侍你。 Tolonglah kami untuk melakukan firman Tuhan ini persis sama seperti yang Engkau mau. 主啊，求主你按照你的旨意，让我们能够行出神的这个旨意来。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们如此祷告，奉靠主耶稣的名， Amin. 阿门。